Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid cikgu? Cikgu berharap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat bersama keluarga kamu. Baik, hari ini kita teruskan pembelajaran kita dalam mata pelajaran reka bentuk dan uji tahun 5. Kita akan berada pada tajuk 6.4 pembangunan atau cara dalam mikro pengawal untuk standard kandungan. Manakala untuk standard pembelajaran kita akan tengok 6.4.1 dan 6.4.2. Apakah objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari ini? Pertama, kamu akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 fitur pada antarmuka perisian pengaturcaraan, sama ada perisian pengaturcaraan en blok ataupun made code, ya. Kedua, menyatakan dan menerangkan 10 fungsi perkakasan yang akan digunakan bersama perisian pengaturcaraan. Baik. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, eloklah kita kenal dulu apakah itu mikro pengawal. Mikro pengawal adalah mikrokomputer dalam satu litar bersepadu mengandungi memori, peranti input-output boleh atur serta pemproses. Kalau kita tengok mikrokomputer, mikro pengawal ini adalah mikrokomputer. Mikro ni kita merujuk kepada perkara yang kecil. Mikro ni kita merujuk kepada perkara yang kecil. Bila perkara yang kecil, jadi komputer yang kecil lah, kita boleh tahu kan. Dalam litar bersepadu mengandungi memori, dia ada memori, peranti input-output boleh atur serta pemproses ataupun prosesor. Okey. Jenis-jenis papan mikro pengawal di pasaran. Biasanya untuk yang biasa yang kita boleh dapati dalam pasaran ialah papan mikro pengawal jenis microbit dan juga papan mikro pengawal jenis Arduino Uno. Cikgu tunjukkan sedikit apakah itu, macam mana bentuk Arduino Uno. Ni cikgu tunjuk. Ni nampak. Ni papan mikro pengawal Arduino Uno. Okey. Manakala untuk papan mikro pengawal microbit, macam inilah. Okey. Macam ni kecil dia. Perbezaan dia kecil saja. Macam tu. Kecil saja. Beza dia. Ini jenama saja, jenama syarikat pengeluar. Ada Arduino Uno dan juga microbit. Kita akan pakai dua ni lah, sama ada microbit ataupun Arduino Uno. Ini adalah paparan, paparan perisian pengaturcaraan mikro pengawal yang ada di pasaran. Kalau kamu merujuk muka surat 49, buku teks kamu, terdapat pelbagai pilihan perisian berdasarkan grafik yang sesuai dengan papan mikro pengawal yang digunakan. Bahagian di bawah menunjukkan paparan antarmuka bagi perisian pengaturcaraan berasaskan grafik. Antara muka perisian ini juga hampir sama dengan perisian Scratch yang telah dipelajari pada tahun 4. Jadi paparan ini adalah untuk digunakan dalam papan mikro pengawal Arduino Uno. Kalau kamu tengok di sini, dia ada tunjuk Arduino Uno. Device dia Arduino Uno. Arduino Uno. Ini dah untuk papan mikro pengawal, dia gunakan perisian en blok. En blok. Ini en blok. Okey, en blok. Bagaimana pula untuk microbit? Microbit dia menggunakan perisian made code.
make code. Macam inilah perisian dia. Okay, untuk ni M-Block digunakan dalam papan Arduino Uno. Manakala untuk papan microbit digunakan perisian make code. Yang ni semua ada dalam internet. Kita boleh search, cari dan kita boleh install dalam komputer kita. Ini pula paparan dalam make code. Paparan perisian dalam make code. Boleh rujuk dalam buku teks kamu. Tunjuk sekali lagi. Di mana sprite. Sprite ialah image grafik secara simulasi yang melakukan arahan yang diatur cara. Okey, ini maksud sprite. Device. Apa itu device? Kat mana device? Di sini. Di sini device. Kita boleh pilihlah pemilihan pelbagai papan mikropengawal untuk digunakan. Sebenarnya kita banyak pemilihan papan. Papan untuk robotik dan dalam company Arduino Uno ni banyak papan mikropengawal yang digunakan. Jadi untuk kita nak gunakan Arduino Uno, kita pilihlah device Arduino Uno. Kita pilih. Di sini kita boleh pilih. Device library, koleksi papan mikropengawal. Kita boleh cari di sini. Okay. Upload. Memuat naik atau cara yang telah dibina ke dalam papan mikropengawal. Bila kita dah buat atau cara, kita uploadkan dalam ni. Sebelum tu kita buat dalam perisian dulu. Selepas dah siap, kita upload dalam papan mikropengawal. Okey, boleh faham? Block palette. Block palette mengandungi kategori blok. Okey, ada banyaklah kategori blok sini. Kategori dia ada banyak. Di situ kalau kamu tengok pin, serial port, data, sensor, control, operation, variables and my blocks. Okey, di situ. Okey. Bagaimana pula untuk script area? Kawasan yang digunakan untuk menempatkan blok atur cara bagi membentuk pengetucaan yang lengkap. Okay. Bila kita nak buat atur cara, kita pilihlah mana blok palette yang kita nak, yang diperlukanlah untuk melaksanakan satu perisian tu. Dan kita tempatkan dia dekat pada script area ni. Okey. Ini paparan untuk perisian make code. Make code yang digunakan untuk papan mikropengawal microbit. Okey, dia ada simulation area. Ada simulation area di sini. Di sini download, memuat turun atur cara yang telah dibina ke dalam papan mikropengawal. Kalau tadi dalam make code upload kan, dia lain sikit, dia download. Biasalah dia berlainan company, dia akan berlain sikit. Block palette, M-code, cuba kita tengok M-code ada tak block palette. Ada juga block palette sama. Di sini ada juga atur cara yang disusun dalam bentuk blok. Script area, ruang blok atur cara yang boleh digabungkan menjadi satu arahan lengkap. Okey, boleh Okay, seterusnya kita pergi menghuraikan perkakasan yang akan digunakan bersama perisian pengaturcaraan. Apakah perkakasan yang akan digunakan bersama perisian pengaturcaraan? Okay, pertama, papan mikropengawal. Yang tadilah aku tunjuk tadi, papan mikropengawal. Ada dua di pasaran, kita akan pilihlah mana satu yang akan kita gunakan. Apa itu papan mikropengawal? Mengawal peranti elektronik berdasarkan atur cara yang dimuat turun ke dalamnya. Boleh menerima input, memproses dan mengeluarkan output. Switch tekan, memutus dan menyambungkan litar elektrik. Yang ini biasa. Fungsi switch ialah memutuskan dan menyambungkan
litar elektrik. Pembas. Pembas ni buzzer lah. Buzzer. Dia mengeluarkan bunyi. Mengeluarkan isyarat dalam bentuk bunyi. Pembas ni biasanya dia ada polariti pada kaki dia tu. Positif dan negatif. Okay. Biasanya kaki positif adalah panjang dan kaki negatif adalah pendek. Tapi sebenarnya dia ada tanda daripada badan dia ni, dia ada tanda dah. Positif dan negatif. Ya. Seterusnya perintahan tetap. Perintahan tetap. Apa fungsi perintahan tetap? Menghadkan arus. Bila arus tu terlalu tinggi, dia perlu dihadkan untuk mengelakkan kerosakan pada peranti, peranti elektronik tu. Jadi arus tu perlu dihadkan mengikut kesesuaian peranti tu. Jadi perintahan ini ada pelbagai nilai lah. Ada pelbagai nilai. Kita pakai dia berdasarkan kesesuaian sesuatu peranti tu. Suatu device. Apakah nilai dia? Contoh nilai dia 1 ohm, 1 kilo ohm dan sebagainya. Seterusnya LED, light emitting diode. LED, light emitting diode. Mengeluarkan isyarat dalam bentuk cahaya. Untuk LED ni juga dia ada polariti pada kaki dia. Ada positif dan negatif. Ada kaki positif, ada kaki negatif. Silap, maafkan cikgu. Ada kaki kaki positif dan kaki negatif, ya. Kaki positif dan kaki negatif. Macam mana kita nak tahu positif dan negatif? Tengok pada kaki dia. Kaki panjang biasanya positif lah. Dan kaki pendek adalah negatif. Tapi biasanya kita boleh tengok pada badan dia. Badan yang straight ni, biasanya dia akan menunjukkan polariti negatif lah. Tengok di sini. Situ polariti negatif. Bahagian dia straight ni, dia ada straight. Seterusnya untuk wayar. Ni wayar. Yang ni apa panggil? Clip wire. Clip wire. Menyambungkan litar dari papan mikropengawal ke perkakasan lainnya. Biasalah wayar ni untuk menyambung. Menyambungkan litar dari papan mikropengawal ke perkakasan lain. Seterusnya servo motor. Membuat gerakan bersudut. Di sini dia ada bilah dia dah. Bilah dia. Tak apa nampak tu. Jadi bilah dia. Bilah kipas dia lah panggil. Bilah dia sini. Dia boleh melakukan gerakan bersudut. Contoh gerakan 90 darjah, 180 dan 270 darjah. Ni sambungan dia pada papan mikropengawal. Sambung dia ni adalah servo motor. Servo motor. Okey, seterusnya papan reka. Membuat sambungan litar dan komponen elektronik. Untuk kita buat simulasi, biasanya kita akan pasang pada papan reka ni. Kita pasang LED, LED di sini. Apa ni? Diode. Pasang diode, perintan. Kita boleh pasang sini dulu untuk kita melakukan simulasi. Dan kabel USB untuk kita sambung daripada perisian kepada device, kepada mikropengawal tu.
samalah data tu akan dimuat turun ataupun dimuat naik ke papan mikropengawal tu melalui kabel USB ni lah. Ya. Bagaimana kefahaman kamu pada hari ini? Cikgu harap kamu dapat faham apa yang cikgu sampaikan pada hari ini, dan cikgu harap kamu dapat membaca kembali buku teks kamu dan kamu buatlah tugasan yang akan cikgu berikan selepas ini. Okey. Sehingga kita bertemu lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.